radhiyallahu anhum daripada kitab Safinatul Najah yang kita dah sebutkan mengenai sunnah-sunnah haji sebelum ini. Ya. Pada hari ini masuk adalah asal faslun wa yahrumu 'alal muhrimi 'asharatu asya', iaitu diharamkan kepada orang yang ihram. Ya. Muhrim ini maknanya orang yang berihram. Kita yang istilah muhrim tu yang apa? Yang tak boleh dikahwini. Muhrim kita panggil. Sebenarnya muhram atau mahram. Mahram itu adalah yang tak boleh dikahwini. Jadi kalau mahram ini tak boleh dikahwini, maka ada aurat, ada cara, ada yang tak membatalkan wudu, itu mahram. Tapi kalau muhrim itu maknanya orang yang memakai ihram atau orang yang berihram. Tapi kita istilah kita tu dah ada masalah sikitlah kita kan. Ini muhrim saya. Muhrim ni maknanya orang yang sedang berihram. Ini orang yang sedang berihram saya. Jadi istilah tu perlu juga betul supaya nanti kita faham dan maknanya. Nanti kita baca dalam kitab, nanti kita ingat, kita fahamkan dengan cara kita faham dengan bahasa kita. Jadi kalau kita faham tu, jadi salah pula nanti. Apa yang diharamkan? Sebab al-ihram atau ihram itu adalah mengharamkan apa yang halal sebelumnya. Seperti takbiratul ihram. Kenapa dia sebutkan takbiratul ihram? Sebab dengan takbir tadi mengharamkan yang halal. Asalnya seperti makan dan minum, bercakap, tak boleh lah. Asalnya boleh tak? Asalnya boleh. Tapi setelah takbir dia jadi haram. Begitu juga dengan orang-orang yang muhrim. Orang-orang yang telah berihram, maka ada pantang larang dia yang mesti dijaga. Yang pertama, lubsul makhir wa taghtiyatul ra'si min ar-rajuli wal wajhi min al-mar'ati, iaitu dilarang bagi orang-orang yang muhrim, orang-orang yang memakai ihram atau orang-orang yang berihram itu untuk memakai pakaian berjahit bagi orang lelaki. Jadi dua helai kain yang tidak berjahit yang hanya dibenarkan bagi orang lelaki. Seperti pakai baju, tak boleh lah. Baju yang macam mana dia, yang berjahit seperti ini, pakai gamis. Kemudian termasuk juga yang disebutkan juga dilarang dia memakai kasut, iaitu yang menutupi kepada jari jemari dan juga tumitnya. Tapi kalau dia pakai slipper, nampak jari-jari semua, kemudian tumitnya, maka itu pun bolehlah. Tapi kalau dia pakai kasut, maka dia telah pun melanggar pantang larang ihram. Kalau sengaja, hukumnya haram. Kemudian menutup kepala minar rajul, daripada orang lelaki. Orang lelaki tak boleh tutup kepala dengan sesuatu yang memang disebut sebagai penutup. Tapi kalau ditutup dengan tangan, tak apalah. Jadi tak dikira sebagai penutup kepada kepala dia. Atau dengan kalau dengan kain, itu jelas. Jadi apa yang mana ianya dipanggil sebagai penutup kepada kepala dia, maka dianya disebut sebagai yang tak boleh untuk payung dibolehkan. Yang tak ianya melekat kepada tempat kepala kita dibolehkan. Walaupun dekat kita dekatkan, boleh. Sebab tak dikira sebagai yang menutupi kepada kepala kita. Dia hanya melindungi saja. Seperti bumbung, seperti itu tak dianggap sebagai penutup. Jadi itu yang disebutkan. Begitu juga orang yang mana dia masuk dalam air menyelam, kan seolah-olah ditutup dengan air. Tak, itu tak pun tak dikira sebagai menutup kepala. Baik, itu bagi orang lelaki. Tapi bagi orang perempuan, yang tak boleh ditutup adalah wajahnya, mukanya. Tak boleh tutup muka. Tak boleh tutup muka dengan sesuatu yang menutupi kepada wajahnya, tak dibolehkan. Jadi orang yang makan niqab tak dibolehkan, kecuali kalau sekiranya yang dia pakai itu tak menyentuh kepada kulit mukanya. Maknanya dia ada macam seolah-olah satu uning yang dia buat, kemudian dia jatuhkan kain itu. Maka yang ni
ikut sebagai ulama dibenarkan dan tak dikatakan sebagai menutup muka. Tapi kalau dia pakai mask tu, itu dikira menutup muka. Jadi kalau ini saya perlu, kalau tidak saya sakit, itu boleh pakai, tetapi dia kena bayar macam dengan sebab darurah, itu dibolehkan. Jadi ini adalah di antara batang larang ihram yang mesti dijaga bagi orang yang sedang berihram. Wa tarjilu sya'ari wal halbuhu, kemudian menyikat rambut dan memotongnya, mencukurnya. Baik, mensikat rambut ini asal hukumnya, walaupun disebutkan larangan ihram, tapi ini adalah yang disebutkan makruh, bukan termasuk daripada batang larang yang 13 yang jelas tu. Cuma dalam kitab ini dimasukkan kerana biasanya orang yang bersikat ini dia akan gugur rambut. Biasanya, galiban dia memang kalau dia sakit, dia mesti ada yang tinggal ataupun ada yang tercabut. Jadi mengelakkan daripada perbuatan tersebut dimasukkan supaya tak dibuat. Tapi asal hukum bagi orang bersikat itu apa hukumnya? Makruh. Bukanlah maknanya tak boleh, tidaklah sampai kepada haram yang berdosa. Tak. Kena faham ya? Yang tak boleh adalah mencukur atau menggunting rambut tersebut. Yang tak boleh adalah bercukur ataupun menggunting ataupun mencabut rambut. Jadi dia ada kadarnya, nanti insyaAllah kita bincangkan bagaimana kadarnya seorang itu. Kalau satu macam mana, kalau dua macam mana, kalau lebih daripada tiga bagaimana. Ini ada jenis-jenis dam yang telah pun ditetapkan dan telah ditentukan oleh syarak. Jadi ini yang tak boleh dibuat bagi orang yang ihram. Wa taqlimul azfar wa tib, kemudian memotong kuku dan berwangi-wangian. Tak boleh orang yang ihram tu memotong kuku. Memotong itu tak kira lah. Jangan kata memotong tu mesti dengan alat potong. Tak semestinya. Hatta orang yang gigit kuku dia, kerja dia memang hobi gigit kuku. Jadi dah biasa masa ihram tu gigit kuku sampailah cabut kuku ataupun kuku tu memang tanggal. Maka ini juga termasuk daripada orang yang melakukan pantang larang ihram. Atau dia kopek kuku dia dengan tangan saja, pun samalah, maknanya dia kira sebagai orang yang memotong kuku ataupun cabut kukunya. Haram. Ya? Haram. Hukumnya haram. Tapi kalau tak sengaja, lupa, dia tidaklah berdosa, tapi dia wajib bayar dam. Ya? Sengaja dosa. Sebab apa? Sengaja untuk melanggar pantang larang yang telah diharamkan. Batil, dan juga memakai minyak wangi. Tak boleh lah. Ketika mana? Ketika sudah berihram. Tapi sebelum berihram boleh tak pakai minyak wangi? Boleh. Boleh tak pakai di badan? Pakai di ihram boleh. Cuma kalau orang yang pakai di ihram, ketika dia cabut, contohnya dia pergi ke tanah, dia letak ke atas. Yang tadi ni minyak wangi tu masih ada bau lagi sebab dia letak sebelum daripada ihram. Dia dah kemudian dia naik ihram. Dia tak boleh pakai balik dah. Dia tak boleh pakai balik dah. Sebab apa? Dah ada minyak wangi dah. Tapi kalau dipakai di badan sahaja, tak pakai di kain ihram tersebut, kemudian dia pakai kain ihram tu, dan bau yang daripada badannya melekat kepada ihram tu, tak apa. Berbeza ya. Kalau sengaja pakai di ihram sebelum daripada niat ihram tu, sebelum dimaktu, kemudian dia pakai, kemudian dia niat ihram, dia dah menjadi orang yang muhrim, orang telah berihram. Setelah dia tanggal sekejap, walaupun sekejap dia tanggal, kemudian dia tak boleh pakai balik sebab dia pakai minyak wangi itu di kain ihram. Tapi kalau dia tak tanggal, tak apalah. Tapi kalau dipakai di badan, maka wangi lah badan. Tak kira mandi ingat wangi pun tak apa. Dan mandi. Tapi tak pakai di kain. Kemudian dia pun pakai ihram. Jadi sebab badan dia yang wangi tadi, melekatlah bau itu di kain ihramnya. Kalau itu tak ada masalah, walaupun dia tinggalkan kain ihram dan pakai sabun, asalnya tak ada masalah. Tapi kenapa kita beli sabun tu? Biasanya orang beli kerana sabun ni wangi. Kerana dia beli kerana sabun itu wangi, dan untuk wanginya, maka sabun ni tak boleh pakai untuk ketika mana dia ihram. Tapi kalau dia kata kerana bersih, kerana ini adalah baik, bagus, bukan kerana wangi, ini boleh lah. Tapi biasanya memang benda itu cium dulu bau kan, nak wanginya kan, tak boleh pakai yang wangi. Tuan nak wangi, terbeza dia. Waqatul sayd, begitu juga membunuh haiwan buruan. Dibenarkan ketika ihram.
Sebenarnya memburu haiwan ini di tanah haram sebenarnya asal itu semua tak boleh. Ihram ke tak ihram tak boleh, apalagi kalau berihram tak boleh untuk qatlus sayd, membunuh haiwan buruan. Wa aqdun nikah, dan juga mengangkat akad nikah masa ihram, pergi akad nikah tak dibolehkan. Wal wat'u, iaitu juga pertama bersetubuh. Wal mubasharatu bisyahwatin, ataupun muqaddimah kepada bersetubuh ataupun berseronok-seronok walaupun tidak berhubungan. Maka yang ini secara langsung dengan syahwat, maka yang ini atau memegang dengan syahwat atau pegang tangan. Dan tu suami isteri kadang-kadang masa tak pergi lagi, belum ihram lagi atau belum pergi haji tu, dah tak ada rasa, tak macamnya tak ada rasa benda-benda pun, malas pun nak pegang tangan dah. Tiba-tiba kat sana mesra pula dia. Ini dugaan kat sana yang beza-beza. Juga dia akan dikenakan dam, dan juga diharamkan kalau sengaja. Wallahu ta'ala alam. Nanti insyaAllah yang bawahnya insyaAllah kita akan teruskan setelah ini insyaAllah supaya lebih detail. Cuma ini adalah di antara perkara larang yang disebutkan adalah bagi orang-orang yang sedang berihram, maka tak dibolehkan buat perbuatan yang kita sebutkan tadi. Nah, boleh. Dibolehkan sama ada tali pinggang ataupun daripada sandal yang berjahit itu dibolehkan. Dan yang dibolehkan adalah pakaian yang mana dianya kalau macam kasut tu dia tak kira pakaian, pakaian ini adalah pakaian yang menutupi kepala tubuh. Yang itu kalau kita pakai kat badan tak cukup untuk menutup tubuh kita, itu dibolehkan. Maksud yang berjahit itu adalah menutupi kepala tubuh kita. Seperti tali pinggang tadi ini tak, dan juga dia adalah satu keperluan yang diperlukan. Jadi maka dia dibenarkan. Tadi berasa. Anak kecil kalau dua anak kecil yang ikut pergi dia pun boleh tengok juga. Boleh? Kalau dia rangka pertenangan semua boleh tahu. Ya. Kalau kita yang Boleh itu boleh boleh ke kalau boleh kan. Kalau kita niatkan haram tu boleh dia. Kita jaga. Semua kita kena jagalah. Kita sebagai yang kita bawa dia. Allah Ta'ala alam. Jelaslah, memanglah digalakkan. Baik, tapi keutamaannya adalah dengan hati. Sebab apa? Inilah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati ini adalah merupakan tempat yang disebutkan bagaimana seseorang itu ingatan kepada Allah. Ala kulli hal, akan tetapi kalau dengan lisan macam mana? Boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh. Tapi yang lebih utama adalah berzikir dengan lisan dan dengan hati, kedua-dua. Sebab kenapa? Sebab lisan ini membantu kepada hati. Sebab kalau kononnya kita mengatakan hati kita ni zikir, kita lisan tak sebut, dia biasanya lebih kepada lupa. Tapi dengan lisan itu membantu kepada hati kita di dalam untuk nak khusyuk, untuk kita nak mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kalau dalam hal yang disebutkan tadi, kalau dengan lisan tadi menyebabkan seorang itu mudah dipandang ataupun maksudnya akan mendatangkan riak. Tetapi kalau seseorang itu tak nak berzikir dengan lisan hanya kerana menganggap orang lain nanti dengar, nanti takut riak. Ada sebutkan sebelum ini bagaimana Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan apa? Itu orang yang mana niat dia tak nak beramal kerana orang lain. Tak nak beramal, takut nanti orang kata riak pula, yang ini riak. Sebab itu al-ikhlas itu bukanlah satu perkara yang mudah. Dia perlu untuk dilatih dan juga sebab itu dikatakan apa? Siru ilallah urujan wa makasir wa la tantaziru sihah fa inna intizar sihah yuqalah. Beramal kamu kepada Allah dalam keadaan yang tempang, dalam keadaan yang sakit. Jangan tunggu sihat, jangan tunggu ikhlas sungguh. Betul-betul ikhlas baru nak buat. Betul-betul baru nak betul suci murni baru nak buat. Kalau tunggu yang ni, apa jadi? Bakal tak buat sama sekali. Jadi walaupun kita ada sakit, mungkin ada kadang-kadang lintasan kata dia orang tengok seronok kalau orang ni, ada kadang-kadang benda-benda itu mengganggu kepada kita, tapi itu tak boleh mematahkan kita untuk beramal. Begitu juga dengan berzikir. Jadi kedudukan zikir itu adalah disebutkan keutamaan sudah tentulah di hati.
Akan tetapi juga dengan lisan dituntut. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis juga banyak menyebutkan basahkan lidahmu dengan berzikir kepada Allah. Maksudnya apa? Diucapkan, dibaca, berzikir. Sehingga dalam solat itu ada yang disebutkan rukun qauli, kerana perlu untuk dibaca. Bahkan azkar ataupun daripada tasbih dalam solat itu sebenarnya dibaca. Dibaca maknanya membaca dengan lisan itu adalah sebenarnya yang dituntut, yang mana ianya adalah membawa kepada khusyuk dan juga membawa kepada zikir di dalam hati kita. Jadi ini yang dituntut. Allah Ta'ala alam. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk daripada zakirin atau zakirat, insya-Allah.